Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Abadu. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد. لا إله إلا الله بعد كل أحد. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد. لا إله إلا الله بعد كل أحد. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. Tukar ahad tu dengan syai. La ilaha illallah qabla kulli syai. La ilaha illallah ba'da kulli syai. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kerana firman Allah Ta'ala. InsyaAllah kita nak sambung masih dalam bicarakan sifat salbiyah, bicara bab dalil sabitnya sifat-sifat salbiyah ni pada Allah Ta'ala. Seterusnya ialah dia sebut dalil yang menunjukkan sabit Allah Ta'ala ni memang qiyam bi nafsih. Firman Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Terjemahnya bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih sangat kaya daripada sekalian alam. Mana dalil qiyam bi nafsihnya? Terjemah tu yang terlebih sangat kaya. Sangat kaya. Bahasa Arab dia ghani. Ghani itu menunjukkan makna qiyam bi nafsi. Jadi terjemah Melayunya ghani ni kaya. Apa maksud kaya tu? Yang tu kena faham. Yang tu yang lepas ada saya sebut kata soalan tanya mengenai kenapa tak belajar Asma'ul Husna 99 tu. Kenapa belajar sifat 20 ni? Ya. Sifat 20 ni adalah parti, rumusan. Dia adalah ibu daripada nak memahamkan segala sifat-sifat yang sepatutnya ada pada Allah Ta'ala
sekalipun kalau kita tak belajar makna Asmaul Husna satu-satu dengan faham sifat 20 ni, faham bab yang berkaitan bab ketuhanan, insya-Allah memang faham. Kalau ikut semua disiplin dia dengan betul, memang betul-betul akidah kita ni tepat macam mana atas nama kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau belajar tak kena gaya Asmaul Husna tu, hanya tengok terjemah, silap boleh jadi sesat. Bahkan silap boleh jadi rosak akidah, jadi kufur, pasal salah mengertikan makna Asmaul Husna tu kerana hanya berpegang dengan terjemah, sedangkan tak ada format, tak ada kayu ukur untuk kita nak faham maksud Asmaul Husna tu dengan benar, dengan lurus, dengan betul, mengikut kaedah yang telah disebut oleh ulama. Antaranya Ghani, kaya. Kita faham apa kaya? Banyak duit. Allah banyak duit. Tak berhajat pada yang lain. Itu apa yang menyebabkan dia jadi kaya? Tak berhajat pada yang lain. Kaya tu dengan mana tak hajat pada sesuatu. Kaya tu tak hajat pada sesuatu. Tak hajat pada sesuatu ni bahasa lain dia apa? Qiyam bi nafsi tu lah. Qiyam bi nafsi tu lah. Satu, jangan faham kaya ni Allah Ta'ala maha kaya. Kita tak ada duit, Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya. Faham tak apa? Allah lah bagi duit kita. Nisbah punca dapat sesuatu ni mana ada lain melainkan daripada Allah Ta'ala. Tapi memahamkan la ghaniyun, inna Allah la ghani, inna Allah faham pada perkataan ghani, al-ghaniyun, faham kaya tu Allah Ta'ala kaya dengan mana? Banyak duit. Yang tu silap, tak betul. Pasal itu bukan murad, itu bukan dikenaki dengan maksud yang dikatakan ghani. Murad dengan ghani dengan mana apa? Dengan mana la yahtaju ila ghair. Ghani itu dengan mana la yahtaju ila ghair, dia tak hajat daripada sesuatu. Satu ghani pada Allah Ta'ala, ghani pada makhluk, jauh beza makna. Kalau kita terjemah ghani kaya dengan ghani pada Allah Ta'ala kaya, ini yang kata similarities, benda yang sama sebut tapi maksud dia different. Itu kot. Jadi kalau pada manusia kaya ni apa? Kaya dengan makna banyak harta benda, pemilikan, duit, tu kaya kita. Bahkan kaya kita tu sebenarnya kalau tengok bab ketuhanan itu miskin. Siapa? Berhajat. Orang kaya ni banyak harta benda, maksudnya tak ada harta benda, peot dia. Kalau dia ada banyak pemilikan, ternakan, ladang, emas, perak pun ada, duit pun ada, tu kaya. Kalau nisbah ketuhanan, out, mana kaya macam tu? Satu kaya nisbah kepada makhluk ni dipanggil ghaniyul muqayyad, kaya yang muqayyad. Maksudnya nak jadi kaya tu dengan sebab ada sesuatu. Satu panggil kaya. Siapa kaya? Ada harta. Siapa kaya? Ada emas perak. Siapa kaya? Ada duit. Tak ada duit, tak kaya. Kalau bab ketuhanan apa nak kaya? La yahtaju ila ghair. Kaya dengan mana? Dia berdiri sendiri, tak hajat pada apa pun. Satu, kalau dalam konteks ketuhanan bagus, fakir lagi daripada ghani. Kalau nisbah kat kita lah kan. Jangan takut balik silap lah sebut lagi. Untuk jalan ke ketuhanan ni bukan kaedah dia ghani, tapi kaedah dia fakir. Boleh? Kalau kita nak jalan sebagai orang yang berjalan sebagai hamba, kena rasa fakir.
bukan rasa ghani. Dan fakir tu fakir ke orang Taala, bukan fakir pada harta benda. Kalau nak ghani boleh juga, kena ghani daripada harta benda, bukan ghani dengan memiliki harta benda. Faham tak tu saya sebut apa? Boleh? Boleh. Tu kalau mengaji isti poyo tak faham tak tu. Apa saya sebut ni? Satu asal nak sebut dia ghani, kita ghani muqayyad. Allah ghaniyul mutlak. Apa makna ghani mutlak? Ghani pada dia dengan mana dia tak perlu milik sesuatu untuk jadi ghani pada dia. Kita ni pakai ghani muqayyad pasal apa? Kalau tak ada pemilikan banyak tak panggil ghani. Kalau takat ada RM10 dalam poket, bukan ghani, RM10. Sarapan pagi sekali habis. Makan apa? Roti telur goyang sarang. Habis 2 ketui, 2 biji habis. Special. Kau. Contohlah. Satu ayam, satu daging. Kambing pula. Lagi out. Masuk out tu apa? Habis duit, tak cukup. Berapa? RM10. Jadi kita nak jadi ghani ni muqayyad. Sedangkan dengan ada harta lagi banyak, sebenarnya bukan menyebabkan kita ghani. Lagi fakir kita pada harta tersebut. Berapa ramai orang lagi banyak harta, lagi fakir daripada harta dia. Bukan saja fakir, lagi bakhil dia daripada nak memberikan sumbangan. Pasal apa tu? Pasal bila dia kaya, rupanya bukan pemurah. Kaya makin kedekut dan sayang harta. Dan dia bergantung dengan harta dia. Ini bukan ghani. Ini bukan ghani yang dituntut dalam syarak. Dan bukan ghani pun sebenarnya. Bahkan itulah fakir hakiki. Fakir apa? Dia fakir, dia perlu duit, dia perlu harta. Apa tak lagi jatuh pada hati pada harta. Ini tak pakai. Satu hamba Allah Ta'ala yang ghani ni, macam mana? Harta yang ada Allah Ta'ala beri pada dia, dia tak rasa milik dia. Bahkan dia rasa dia sebagai pemegang amanah, manager, uruskan, agihkan harta dia kepada siapa sepatutnya. Tengok siapa fakir miskin yang ada dalam kampung, cari. Tak ada kampung kita, kampung sebelah, kiri kanan, jiran. Buat apa? Bagi bantuan. Bagi sepatutnya apa yang dibagi pada mereka. Pergi tengok dinding tak ada, Allah, lantai, bilik ayah pun main tutup dengan kain lansir. Allah, kesiannya. Malam batik Haji Razman tu datang, antara dia datang tu pasal bawa daripada orang makan serai. Allah, dhaifnya. Satu keluarga, 3 orang anak. Alah, makan memang tak ada. Tengok rumahnya, ya Allah, kesiannya. Maksudnya ada orang macam tu, kita tak biasa pergi cari. Dia dah duduk kerja gitu, memang kerja dia kena turun padang, jumpa segala-gala. Apa nak sebut ni? Jadi ada orang yang susah macam tu kan. Jadi kalau orang ghani ni macam mana? Orang macam tu dia cari buat apa? Bantu. Bukan makin kaya jutawan pakai Ferrari. jutawan lepas tu Lamborghini. Jutawan. Orang kaya buat tak reti, orang miskin buat tak reti. Mungkin buat tak reti. Jutawan buat villa atas bukit tinggi. Jutawan mampu terus lepas tu. Tak sedar diri. Auzubillah. Kalau bab ketuhanan, tak hajat pada sesuatu. Tak hajat pada sesuatu. Itulah kaya. Orang kaya ni, kalau dalam konteks hamba ni, jadi dalam bab ketuhanan, itulah maksud yang nak dipaham. Satu dalil dia sebut qiyamuhu ta'ala binafsi, diri dengan sendiri, ya. Mana menunjukkan diri sendirinya? Ayat Qurannya innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata kaya nak cerita qiyam binafsi, mana kaya dengan binafsi? Tali ya.
serasi tak? Boleh faham? Synchronize tak modern lah bahasa tu? Apa? Tatbik tak? Arab pula. Melayu ni apa? Matching. Ada kena mengena tak? Mana kena mengenanya? Qiyam bi nafsi dengan wani tu. Tak makna wani tu lah. Apa makna tak hajat pada satu. Qiyam bi nafsi, berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Tak hajat pada satu. Apa makna wani? Tak hajat pada satu. Situ lah tempat yang kita nak tengoknya. Okey. Cuma saya syarah sikit tadi. Siapa sepatutnya, apa kerja sepatutnya orang wani ni. Jadi kalau makin kaya, makin banyak hutang, tak jadi lah. Makin kaya, makin kedekut, tak jadi lah. Itu kan kaya. Itu lagi berhajat daripada kita. Tak cukup. Baik kita, duit tak ada pun RM10 boleh bagi. Tengok orang susah, tak ada apa-apa, bagi pergi lah RM5. Demo payah, kira main mana ni? Mana surat kebenaran minta tolong? Tanya minta ni. Tu ni badan kuat ni, siapa tak kerja? Memang macam tu, orang kaya macam tu. Tak jadi try lah minta. Pergi minta. Ni tengok sihat aja ni, kerja lah. Nak minta-minta ke orang apa? Lah kalau nak bagi lah, tak nak bagi sudah lah. Apa banyak tanya-tanya gitu. Quran pun sebut macam mana? Wa ammas ila fala tanhar. Tamah pula. Ambil. Jangan malah-malah je. Jangan nak bagi ayat-ayat yang menyakiti hati dia. Ambil tu bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan dah. Allah Ta'ala jadikan kamu sedang, takkan kamu minta-minta dah. Ambil. Tak pun bagi RM5. Mana nak cukup kan? Bagi RM1,000 tu. Mudah-mudahan jadikanlah modal untuk mereka. Ambil. Dengan sebab ni kamu jadi sedang. Jangan joli. Ambil buat keperluan. Mudah-mudahan dengan sebab ni Allah Ta'ala mudahkan kamu. Saya ni tukang agih. Bukan saya punya pun. Saya pemegang amanah je. Ini kaya sejati. Ini kaya yang nak kedaki dalam agama. Kaya ni lah yang nak sama dengan kaya pada Allah Ta'ala. Apa dia? Dia tak rasa berhajat pada harta. Dan kaya itu betul-betul jadi orang kaya macam mana Allah Ta'ala kenaki orang kaya macam mana. Apa yang ada pada dia, dia tak rasa milik dia. Bahkan fakir dia rasa ke Allah Ta'ala. Bahkan harta ni macam mana? Agih. Bagi. Inilah orang kaya sebenarnya. Kalau duk simpan kedekut sampai zakat pun tak keluar, ni kayap. Bukan kaya. Satu sikit kalau fikir kaya ni. Rasulullah kaya tak? Paling kaya. Maksudnya apa? Tak pernah ada harta disimpan setiap hari. Dia dapat hari-hari banyak mana? Yang sahabat bagi, Masya Allah. Tapi kalau ada apa yang disimpan, kalau ada hari itu tak agih, kalau katalah dia nak tidur lah ni, tengok teringat, ada lagi orang bagi ni, simpan-simpan yang dia belum agihkan pada siapa sepatutnya dia beri. Macam mana? Tak tidur dia, bagi pada orang yang sepatutnya kena bagi. Dia tak akan tidur dalam keadaan ada simpanan. Kaya tak? Kaya hakikinya. Kita kalau buat gitu, esok pening balik lah. Apa aku nak buat? Aku nak kenapa ni? Jauh kita. Tapi nak boleh dapat macam Rasulullah tu, boleh dapat. Pasal ada awliya yang macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi di atas syariat, boleh ke kita simpan duit? Kalau itu nak ikut Rasulullah, belanja semua lah. Rasulullah macam tu, dia kamil. Kita yang nakis ni, yang tu yang kena belajar syarak. Banyak mana boleh simpan, banyak mana. Ada kawaid tu disebut oleh ulama tu. Macam mana pun yang tu ada pelajaran dia. Sebut lagi jadi panjang pula. Khas kita bicara bab ketuhanan ni, tak mana nak faham Allah, dia memang tak hajat pada satu di atas tak hajat tu. Orang kafir lagi makan minum. Kalau kata nisbah dia kaya tu macam kita lah, tambah pula orang bangkang dengan kita, agak-agak bagi tak? Kita kalau
duit banyak ada DAP, bagi tak bantuan kat DAP? Katok lagi ada. Kita Allah Ta'ala orang yang murtad pun dia bagi makan tak? Yahudi Nasrani dia bagi tak harta benda? Kaya pada kita lagi. Walaupun dengan kekayaan tu digunakan untuk lawan siapa yang nak sebarkan agama Allah Ta'ala. Kat Iblis Allah Ta'ala bagi umur banyak. Kamu menyesatkan makhluk tu, tapi dia bagi siapa? Allah Ta'ala bukan ada hajat apa dia nak bagi. Itu dah menunjukkan kata qiyam bi nafsi dia. Tu dalil pada Quran, qiyam bi nafsi ghani. Cuma perhatian saya sebut sikit tadi, kalau tak belajar dengan kawaid apa yang telah disyarah oleh ulama, terjemah ghani itu buka-buka kamus kaya. Oh, Allah Ta'ala kaya, Allah Ta'ala duit banyak, Allah Ta'ala astagfirullah. Saya buat lawak kira bunyi pula jauh pipin pula. Betul out. Itu buat lawak sikit pagi. Bukan gitu. Itu yang kena faham. Ghani mana apa? Dengan mana layah tajuk ila ghair. Jadi itulah dalil sekali lalu qiyam nafsi. Kalau selalu setengah kitab lain sebut dalil ghani ni tak mana pula? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum tu apa makna qayyum? Qaim bi nafsi. Antara qayyum tu mana? Qaim bi nafsi. Qayyum tu daripada qama, qayyum wazan fa'ul. Qayyum. Awalnya qayyum ay qaim bi nafsi. Dengan mana tak hajat pada sesuatu. Ada juga seingat saya untuk mengaji dulu antara makna qayyum juga. Dia qayyum daripada qaim dengan mana dialah yang mentadbir dan mengurus setiap sesuatu yang secara ijmalinya dan tafsilinya. Maksudnya umumnya orang Ta'ala takbir, bahkan perincian satu persatu makhluk dia, walaupun makhluk yang setiap zarah daripada makhluk ni semua dia dalam qiyam, dalam urusan perbuatan pentadbiran Allah Ta'ala, tak ada satu pun terlepas daripada urusan dan pentadbiran dia. Yang tu juga antara makna qayyum. Di atas kita sebut ni qayyum, qaim bi nafsi. Antara makna qayyum dengan mana la yahtaju ila ghair, tak hajat pada satu, dia qayyum. Ya. Itu ke Allah Ta'ala. Baik. Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat qiyam bi nafsi. Maka kerana jikalau tiada ia Allah Ta'ala bersifat dengan qiyam bi nafsi, nescaya berkehendak kepada zat yang lain akan tempat. Nescaya berkehendak kepada zat yang lainnya. Apa zat yang lainnya? Akan tempat. Dia akan berhajat pada zat lain. Badal bagi zat lain tu tempat. Allah Ta'ala kalau dia tak qiyam bi nafsi, antara yang akan jadi ialah dia berhajat pada zat untuk dia ada. Pasal atas kata salah satu daripada makna yang tak qaim bi nafsi ni, dengan mana yahtaju ila mahal, berhajat pada tempat. Maksudnya yahtaju ila zat, dia berhajat pada zat untuk dia ada. Allah dia tak perlu pada zat lain, pasal dia zat. Dia tak perlu pada zat lain untuk wujud zat dia, pasal dia zat. Allah nama bagi zat yang wajib wujud. Dia dah zat, dia tak perlu pada zat lain. Satu sesat siapa kata Allah Ta'ala berada di arash, sesat. Pasal apa? Zat dia perlu ada di arash untuk ada dia. Kan sesat tu.
Lepas tu kita duk kelari sangat dengan golongan-golongan macam tu, pahaman-pahaman macam tu. Dan memang sepakat, tak ada khilaf ulama kata sesat kalau faham dengan mana berada tu. Pasal menafikan qayyum, menafikan wani Allah Ta'ala, menafikan mana ilah pada Allah Ta'ala. Bukan kesikitnya salah tu dalam akidah tu. Tapi Allah dia tak, kalaulah dia tak bersifat qiyam bi nafsi, tentu berhajat kepada yang lain. Kata yang lain apa? Dia hajat tempat. Murad tempat tu apa? Dia hajat pada zat untuk dia ada. Maka kerana jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, nescaya adalah ia sifat. Kalau dia perlu pada zat yang lain, maksudnya dia bukan zat. Allah semata-mata sifat. Kalau Allah semata-mata sifat, tak masuk akal. Sebab Allah bukan sifat. Allah ni nama bagi zat yang ada sifat kesempurnaan. Dia bukan sifat semata-mata, bukan? Mana yang apa? Percaya adalah ia sifat tu mana? Daripada maklum yang mengadakan dia tu lah. Adalah ia sifat tu, macam mana? Yang kata apa? Yang gelap apa? Jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, nescaya adalah ia sifat. Sifat mana? Nescaya Allah tu adalah maklum lah daripada yang mengadakan dia tu. Dia kata bukan zat tu. Dia adalah maklum. Sebab ada yang lain yang mengadakan dia. Itu kalau tengok dalam konteks mengadakan dia tu kan. Yang ni kita yang ni pandang pada sudut andai kata dia berhajat lain. Dia sifat, dia bukan zat. Bukan tiba ada zat lain mengadakan dia untuk dia ada kat sesuatu. Tak. Kalau tiba dia tu sifat, dia berhajat pada zat. Mana itu pun dah tak salah lah dalam bab ketuhanan. Pahaman ketuhanan ni lah yang salah, yang ada dekat pahaman Kristian. Tak mana? Dia kata Allahumma salli alaihi wasallam. Dia kata Allah ni kata dia Tuhan Bapa ni Roh Kudus. Untuk Nabi Isa, Nabi Siti Maryam tu Tuhan Mak. Maksudnya apa? Allah telah menjelma sebagai Siti Maryam. Jadi seolah-olah Tuhan ni apa? Dia sifat, dia perlu pada zat untuk dia wujud. Duduk kat Maryam. Bila lahir Nabi Isa, macam mana? Transfer pula, berlaku transaksi. Pindah pula. Mula kat Siti Maryam, lepas tu pergi kat Nabi Isa. Waktu Nabi Isa disalib mengikut pahaman Kristian. Kita Nabi Isa Allah Ta'ala angkat selamatkan dia ke langit kan. Pahaman Kristian dia kata Nabi Isa kena salib. Bila kena salib, apa jadi? Tuhan mati Tuhan tak mati. Nabi Tuhan balik pada sifat asal dia. Apa? Roh Kudus. Oh, boleh transfer macam tu. Subhanallah. Pahaman macam ni juga ada pada golongan-golongan marifat yang salah faham. Dia kata apa? Allah Ta'ala ni aku melihat aku melihat dengan pandangan dia yang bagi aku melihat dia, yang melihat dia tu ialah dia. Waktu bila yang bagi melihat dia tu ialah dia, yang melihat dan lihat tu siapa? Dia juga. Jadi apa dia faham? Memang ada orang ajar macam ni. Nampak macam hebat, tapi banyak yang serabut, tergeliat urat. Ada pelajaran yang memang nak kena betulkan situ, tapi ramai orang yang tak faham dalam bab ni. Dia kata benda macam ni disebar habis kat orang awam. Sifat 20 tak kena, sifat nafsiah tak faham. Nak faham, nak bagi rasa Allah wujud pun tak reti. Nak rasa apa ada kat kita ni pun Allah yang anugerahi. Hak tu pun tak pandai. Duk ajar yang kita lihat ni bukan kita lihat.
Yang kita lihat ni adalah dia yang bagi kita lihat dia. Dia bukan rasa hebat Allah bagi lihat tu, tapi dia rasa dia yang hebat pasal dia yang bagi kita lihat dia. Jadi dia yang bagi kita lihat dia. Dia tu apa? Aku ni dia. Dia faham tu kuat. Jadi bila aku ni dia, macam mana? Jadi aku ni Tuhan lah. Aku ni penzahiran Tuhan. Aku ni Tuhan. Maksud apa? Mana boleh ada aku melainkan dia. Pasal mana boleh ada selain sesuatu melainkan dia. Jadi aku ni adalah dia. Dan aku tak tengok aku melainkan dia. Dia kan jadi sesat macam tu. Memang ada yang, memang banyak yang sesatnya tu. Baik tok gurunya, baik nak muridnya. Satu kalau macam tu, orang macam tu, kita pergi guru dengan kita sekali sesat. Satu kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita ajar, nak bagi jadi guru mursyid, kita nak pergi mengaji kena tengok dia dulu, berguru tak, sadat dia berguru tu dulu, dia berguru betul tak? Kalau dia berguru betul pun, ni kita cerita berguru betul ni, dah dia guru betul, betul tengok anak murid dia pula. Pasal mesti dia berguru dulu ke tak? Kata maksudnya tak ada sanad, tak ada bersambung perguruan ni. Tambah pula dia kata, saya belajar dengan bapak saya. Bapak saya belajar dengan tok guru tu. Dia tengok bapak dia meninggal tahun 1950-an contohlah. Tok guru yang bapak dia yang ngaji tu meninggal tahun 1800. Bapak dia lahir kan. Apa benda tu? Cepat sama saya bagi contoh tu. Ini bohong kan ni. Bohong. Antara nak tengok bohong ni, tengok anak murid dia. Anak murid ngaji dia banyak sesat ke banyak betul? Ada juga anak murid dalam ramai-ramai ni, ada juga dalam ramai-ramai tu hak back out, hak tergeliat urat memang ada. Tok guru betul, anak murid betul. Dalam ramai-ramai anak murid ni, ada juga anak murid tergeliat urat, ada. Budak pondok ada itu yang lurus. Yang back out ada. Yang tak sembahyang ada. Budak-budak tahfiz pun ramai, masuk duduk tahfiz elok, keluar-keluar macam ni tak rupa tahfiz lah. Bukan hafiz lah, hapui. Saja sebut itu lah. Ada. Baik, yang ni kita guru mursyid ni, yang cerita-cerita hakikat-hakikat ni, tengok anak murid dia macam mana sembahyang tak, jaga syariat, Jumaat pergi tak, Quran boleh baca tak? Orang punya seorang tak boleh baca Quran. Tengok tok guru dia pun tak boleh baca Quran. Banyak dok cerita apa dia? Aku tak tengok aku, bahkan aku tengok dia. Dan aku tengok dia ni, yang boleh tengok dia pun dia yang bagi tengok dia. Dia ulang tu je. Benda je. Waktu nak suruh buat kursi tak pandai. Duk ajar tu, tiadalah dia melainkan dia, tengok dia, aku tengok dia tengok dia. Hingga sentiasa pandang memandang. Duk ajar tu je. Benda dia je. Sikit lah, sana. Saya sebut tu lagi sih, belatiak tentu lah. Memang kena belatiak pun. Tu. Jaga pasal ramai sangat. Saya tak rajin juga explore YouTube tu. Tapi, ya Allah. Game makrifat ni, jenis orang mengajar dan orang suka akses pergi tengok. Kalah orang mengaji macam yang tengok yang kita macam kita mengajar ni. Macam kita mengajar ni apa orang ke? Yang live suku tu, yang dalam YouTube kalau ada, masuk YouTube 200 tu ramai kan. Demo sampai 100,000, 200,000, 1 juta orang tengok ni. Pula tu komen macam mana? Bagus, terbaik. Yang katuk dia ada juga kan. Tapi kebanyakan jangan kata sesat lah kalau kau belum sampai martabat tu. Macam-macam. Saya tak boleh, saya mau fikir sikit tu. Okey. Macam mana lagi situ tu?
Nak cerita asal faham sifat berhajat pada zat. Allah Ta'ala bukan sifat semata-mata. Allah Ta'ala sifat. Tentu ada orang tak betul, nanti dia mesti tergelincir pasal dia punya kayu ukur untuk memahamkan kedudukan dia tu. Dia tak faham. Tentu orang nak dapat marifat ni, dia ibarat macam bawa kereta Ferrari. Kereta Ferrari tak ada brek. Boleh bawa laju, tapi brek tak ada. Macam mana apa? Mampu lah, itu kan maksudnya. Dia tak ada panduan. Apa benda. Saya dalam duk mengaji pun terus sebut panduan nak beza zat, sifat, makhluk, khalik. Hak tu pun kadang kita kecoh. Terkecoh tu maksudnya apa? Makhluk ni kita bukan tak kenal. Kita duk mengaji, mengajar. Dalam duk mengaji, mengajar ni pun kita perasan, aku ni lajak ni. Lajak apa? Lupa ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak apalah wali-wali semua. Lupa tahu ni. Lupa sudah. Ni bangun tidur pun. Bangun pagi ni selama buat bodoh, poyo. Tak rasa buat Allah bagi hidup aku. Allah bagi ada aku. Allah bagi melihat aku. Allah yang beri kedekat aku boleh sampai duduk sini ni. Alhamdulillah. Tak hidup pun hati ke Allah Ta'ala nak rasa Allah beri aku. Kalau katalah ngaji tauhid ni nak dapat hakikat tu macam dia duk cerita tu, takkan ada ayat Quran sebut hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Takkan keluar ayat keluar Quran itu. Siapa? Ayat Quran ni akan cerita aku dia aku, aku dia aku, aku dia aku. Cerita itu dalam Quran. Mana pula? Quran cerita proses. Besar pelajaran yang kena faham tu. Nak kena faham makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Perjalanan makhluk tak boleh ditinggal. Makhluk ialah makhluk. Dalam masa yang sama, hati mesti musyahadah pada Allah Ta'ala. Yang tu yang besar pelajaran tu. Lagi saya sebut, saya syarah tu je. Cukup kali lalu tu. Baik, jadi bukanlah nescaya adalah ia sifat. Jadi kalau kata Allah berhajat pada tempat, berhajat pada satu zat lain untuk dia ada, nescaya dia sifat, bukanlah ia zat. Subhanallah. Mustahil gitu. Pasal la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah ni nama bagi zat, maksudnya sabit zat. Pasal Allah tu nama, tak diitlakkan nama, mesti ada musamma. Maksudnya tak disebut satu nama, melainkan pasti ada Tuhan punya nama tu. Itulah tempat nama yang ke siapa akan dirujuk tu, itulah zat. Jadi sabit zat Allah Ta'ala. Dan zat dia yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna itu. Jadi ternafi, kata qiyam min nafsi, menyebabkan ternafi sabitnya zat Allah Ta'ala pasal menunjukkan dia sifat yang berhajat pada zat. Subhanallah. Maka jikalau ada sifat, kalau katalah andai kata Allah Ta'ala ni sifat semata-mata, dia bukan zat, jikalau ada ia sifat semata-mata, nescaya tiadalah ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu. Kalau andai kata Allah Ta'ala ni hanya sifat semata-mata yang berhajat pada zat, sifat mana boleh bersifat dengan sifat? Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Yang boleh ada sifat ni zat. Zat saja boleh bersifat dengan sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Ayat-ayat macam tu, kalau tak faham, kena perhati sikit lah. Pasal kita bicara zat sifat tu kan. Okey, kita dah sebut tu, bagi clear sikit information tentang zat dan sifat dan nama. Pirin, nama mana pirin ni? Okay. Jadi ini adalah tempat rujuk bila sebut pirin. Nama dia pirin, warna dia putih. Putih itu atas kita belajar faham mudah. Putih itu sifat, pencirian kan? Putih sifat, pirin ni
mausuf dia, zat dia. Putih sifat, pirin ni nama bagi zat ni. Apa saya nak sebut? Boleh tak putih tu pirin ni warna putih? Boleh tak putih tu besar? Boleh tak? Pirin tu besar boleh tak? Mana boleh putih tu besar? Boleh faham tak? Kenapa tak boleh putih tu besar? Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sifat mana boleh bersifat dengan sifat? Yang boleh ada sifat ni zat. Pirin boleh besar. Putih boleh besar. Tak boleh, memang tak kena, tak betul. Itulah. Pembahasan macam ni memang dia kena faham. Memang kadang-kadang orang tak biasa dengar, dia susah sikit lah. Quite heavy lah dari sudut nak apa benda ni, duk cerita apa ni. Masa tu ada orang kata, apalah belajar macam ni buat susah aja. Dia bukan belajar buat susah, dan kau bodoh, kau tak fahamnya kata susah. Tak susah. Bahkan tak faham ni lah menyebabkan akan jadi kesusahan nanti. Tak mana? Engkau tak faham antara zat dengan sifat. Tengok, kita masuk Wahabi sikit. Wahabi. Kalau sebut Wahabi ya. Golongan sesat yang dia kata belajar akidah ni, antara akidah dia belajar asma' wa sifat. Asma' wa sifat. Asma' mana apa? Sifat apa? Sifat lah. Dia sebut sifat. Tapi dia tak faham sifat. Satu kata masuk parit. Satu dia kata menyebabkan jadi susah nanti. Susah tak mana? Susah akidah ni. Kita nak repair payah lah. Kenapa? Dia sesat lah. Sesat bukan sikit. Sesat gila ni. Dia kata apa? Allah Ta'ala ada tangan. Tangan ni sifat Allah Ta'ala. Ya. Tangan ni sifat ke zat? Mana tangan? Jangan. Boleh. Ini tangan ni zat ke sifat? Wahabi kata tangan ni ayat sifat. Ayat tangan ayat sifat. Ayat muka ayat sifat. Lagi? Ayat mata ayat sifat. Ni ayat-ayat sifat. Jadi kita wajib beriman dengan ayat sifat. Dia sebut ayat sifat, tapi dia terjemah ayat tangan. Wajhu muka. Boleh? Faham? Jadi dia tak faham sifat tu apa. Dia sebut sifat, tapi dia faham zat, dia faham juzuk, dia faham muka, dia faham tangan, dia faham mata. Itu sesatnya fahaman golongan yang sesat macam ni. Dia kata Allah ada muka, ada tangan. Dia kata yang ni ayat sifat. Ini bukan sifat lah weh. Tangan ni zat, nama bagi zat. Tangan ni ada 5 jari. Jari pun zat lagi. Boleh faham saya sebut apa? Apa masalahnya? Dia tak faham, dia tak boleh beza zat dengan sifat. Habis-habis kena kencing dengan bola syekh dia. Rupanya syekh dia pun tak faham zat dengan sifat. Habis-habis bila kita ajar zat dengan sifat, kata dia, apalah susah? Susahlah. Bukan susah. Engkau tak nak faham. Bila kita nak betulkan dia pula, apalah susah-susah bicara. Susah bicara apa? Dengan sebab kau tak faham zat dengan sifat ni, kau jadi sesat. Apa yang sepatutnya dipaham zat, engkau kata yang tu sifat. Kan bodoh tu. Bodoh satu. Sesat tu lagi besar. Takat jahil tak ada masalah mana. Tapi dengan sifat jahil tu, sesat berakidah yang dia faham sifat, sebenarnya dia i'tiqad zat pada Allah Ta'ala. Dia kata ada mata. Allah ada mata. Allah ada tangan. Allah ada muka. Itu faham zat, bukan faham sifat. Saya ada mata. Saya ada muka, saya ada tangan. Ni juzuk saya. Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada muka. Tu juzuk Allah, bukan sifat Allah. Boleh? Memang kena faham. Kena faham. Satu, kita belajar ni, kita bukan belajar zat Allah Ta'ala. Kita belajar sifat Allah Ta'ala. Pasal mana boleh bicara zat Allah Ta'ala? Pasal tak boleh bicara hakikat zat Allah Ta'ala. Satu, nak kena ambil kat di sebelah tu. Tu saya kata, kalau orang tak biasa belajar, memang quite heavy lah sikit.
Heavy tu bukan sudut apa, tak biasa dengar. Satu, kalau sebut sekali lalu lagi, takrif sekali lalu. Apa dia zat, apa dia sifat? Zat ain, dia mesti diri sesuatu. Diri benda. Kalau benda, benda lah. Kalau Allah, zat diri Allah. Cuma diri Allah mana boleh kita bicara. Pasal bukan tempat untuk kita bicara. Bahkan kita dah sebut itu, nak berbicara, kalau nak bicara zat Allah Ta'ala, kau bicara zat roh dulu. Roh ni ada zat dia. Kita ada roh. Roh ni sifat ke zat? Zat lah. Ada zat roh tu. Zat roh ni apa? Cerita tengok roh tu. Zat roh tu apa? Mana boleh cerita? Mana boleh cerita? Tapi boleh cerita sifat yang ada pada roh apa? Dengan sebab ada roh tu kat kita, kita hidup. Kita boleh cerita dekat tu lah. Allah Ta'ala jadikan roh ni, dengan sebab roh ni ada kat kita, maka kita hidup. Cabut roh, maka jadi roh tu zat, bukan sifat. Apa saya nak sebut tu sekali lalu lah. Jadi kita tak boleh nak bahas. Jangan kata zat Allah Ta'ala, zat makhluk pun ada zat dia yang kita tak boleh bahas. Okey, khas nak sebut tu tahu mana bezakan antara zat. Jadi zat ni adalah diri satu, ain sesuatu. Kalau kata pada makhluk, tubuh makhluk, apa lagi yang sebut? Batang tubuh makhluk tu. Kalau disebut kita baca tubuh badan lah kan. Kalau botol, mana zat? Zat diri botol tu lah. Kalau oksigen, diri O2 tu, diri O2 tu, formula lah tu O2 tu. Itulah dipanggil zat oksigen. Itu zat. Jadi sifat pula, sifat ni apa-apa yang kita nisbahkan kepada zat yang dia bukan juzuk zat tersebut. Kalau juzuk zat tersebut, maksudnya zat juzuk. Botol ni botol, tudung masih zat, label masih zat, pungkok dia masih zat, body dia zat lah tu. Cuma yang ni umum zat. Botol ada tudung, ada badan, ada label, ada pungkok. Mobil pasal pungkok tu. Yang ni adalah masih juzuk-juzuk yang menyebabkan benda ni dipanggil botol. Boleh faham? Tu zat. Jadi apa-apa komponen-komponen dia masih panggil zat. Bukan kata botol, tudung, sifat. Siapa? Juzuk dia. Bukan. Allah ada muka. Muka tu sifat. Muka tu sifat. Ni kesesatan golongan yang duk kata Allah ada muka, ada mata, ada tangan nak ni. Memang sikit aja. Bab-bab sesat dalam bab-bab macam ni memang sikit aja. Betul. Ayat tu memang kena faham betul. Sekali lalu saya sebut, tiang ulama sebut apa dia zat, dia marji'ul asma' wa sifat, tempat rujuk zat dan sifat. Sifat ni apa pula? Sifat ni adalah sesuatu yang menunjuk kamalatu zat, sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan zat. Zat ni pencirian yang kita nak ceritakan dia untuk melengkapkan penceritaan kat dia tu. Dia tu apa tu? Itulah sifat. Dengan kita bicara definisi takrif, sifat ni apa? Apa ciri yang sepatutnya disebut dengan ke dia, dengan tu kita akan kenal dia tu siapa, zat tu apa. Itulah sifat. Contoh mudah, kipas. Mana kipas? Rujuk kipas. Apa dia kipas? Kipas ni apa? Sebutlah sifat. Kipas ni alat. Kita ciri dia alat apa? Alat untuk menghasilkan angin. Dia atas fungsi dia. Kita letakkan fungsi, peranan, kerja. Tu sifat. Tu dipanggil sifat. Jadi nak sekali lalu sentuh zat dengan sifat. Jadi kalau sebut muka, tangan, mata, itu bukan sifat. Itu zat. Satu sesatnya fahaman yang kata Allah ada muka, ada mata, ada tangan. Pasal dia mensabitkan juzuk-juzuk
dengan Allah Ta'ala. Dia bahas zat Allah Ta'ala. Itu kesalahan dia. Satu ayat-ayat macam tu tak boleh faham dengan zahir terjemah. Dengan sebab tu ayat tu dia panggil ayat muhkamah. Dia bukan ayat yang dia boleh dipakai dengan makna zahir dia. Dia mesti ada makna, tapi bukan makna dia dengan makna macam tu, makna zahir terjemah. Untuk apa makna dia? Dah tak reti, wallahu alam. Yang tu baru salaf. Mereka duk sebut salaf, tapi dia kata Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada muka. Kami itikad salaf. Kami beriman dengan apa orang Ta'ala sebut. Beriman je Allah ada muka, ada mata, ada tangan. Inilah bodoh nama dia. Tahu mana bodoh? Dia beriman ke Allah Ta'ala, nama iman, tapi dia itikad sabit juzuk dan anggota pada Allah Ta'ala. Ni bukan iman, ni kufur nama dia. Nampak? Kecelaruan faham tu kufur nama dia, bukan iman. Itu bukan iman. Iman ni mesti tepat, dia mesti al-jazmu mutabik lil haqqi. Mesti jazam tepat dengan realiti. Itu zat dengan sifat pun dia tak faham. Macam mana nak faham realiti? Dia kata muka sifat Allah Ta'ala. Ini dipanggil ayatu sifat. Ayat menunjukkan sifat saja. Saya sebut tu pasal orang yang rosak akidah dengan sebab pahaman macam ni berlambak sangat lah ni. Jangan kata orang awam, ustaz pun faham macam ni. Ada PhD pun faham macam ni. Boleh gitu. Ada PhD pun faham macam ni. Bukan ustaz ke lah itu. Penyesat, bukan ustaz. Kalau mufti, bukan mufti, muftin. Benda mufti. Muftin ni apa muftin? Orang yang menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Orang yang menimbulkan kehuruharaan akidah dalam masyarakat. Memang huru-hara. Dia cerita ni huru-hara habis satu dunia. Huru-hara habis masyarakat kita. Siapa? Cerita benda tak betul dalam bab akidah. Dia kata ini akidah, ni salah. Dia gembar-gemburkan pula salah. Salah apa benda? Salah. Okay. Isu dia apa? Zat dan sifat. Bila kita cerita zat dan sifat, dia dah bergelepar dia tak faham. Dia kata susah. Dia atas susah dia tu menyebabkan dia sesat. Ni. Satu nak keluar daripada sesat tu apa? Kau faham elok-elok zat dengan sifat. Tak tahu tanya. Ustaz, benar ke dia orang ni kadang dia orang menafikan lah, yang dia orang itikad bahawa dia sabit tangan, sabit muka, sabit tu, tapi dia tak itikad bahawa anggota berjuzuk. Kekelakar namanya tu. Dia tak itikad berjuzuk beranggota, tapi dia hanya itikad Allah Ta'ala ada muka, ada mata, ada tangan. Lepas tu serah tangan, muka dan mata macam mana. Kalau selayak pun tak boleh kan? Apa yang layak? Muka selayak pun tak boleh. Muka layak maksudnya muka. Sudah terjemah dah kan? Apa dia? Tak, terjemah tu siap lo, bagi istilah tu lagi betul lo. Dia kata ada muka yang selayaknya, maksudnya sabit yang muka. Muka ni apa? Zat ke sifat? Zat. Jadi muka ni juzuk Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala ada juzuk. Juzuk macam mana? Jangan fikir juzuk macam mana. Tapi ada muka. Tapi muka macam mana? Juzuk muka macam mana? Jangan duk cerita lah yang sembang. Apa benda tu? Cakap apa benda? Macam cakap kelin. Butak belit. Memang berbelit punya akidah macam tu. Memang berbelit. Boleh nampak butak belit dia. Boleh situ. Apa lagi yang sebut? Memang dia orang akan menafi lah, kata dia. Takkanlah kita bodoh nak kata Allah Ta'ala ni. Memang bodoh pun sebenarnya. Dia tak nak nafikan kebodohan dia. Takkan kita bodoh nak kata Allah Ta'ala berhajat ke arasy. Allah Ta'ala bukan berhajat ke arasy. Itu kalau ke arasy tu. Allah Ta'ala bukan berhajat ke arasy. Allah istiwa, Allah Ta'ala berada di arasy, berada yang layak dengannya. Bukan kata berhajat. Dia layak. Apa benda juga ni? Macam Allah ada anak lah, tapi dia tak boleh. Macam tu lah. Kalau nak sebut gitu, itu baik sebutnya ni. Allah ada anak, Allah ada isteri. Allah ada anak, ada isteri. Bukan dia berhajat pada anak isteri. Dia buat anak, dia buat isteri lah. Yang layak dengan dia. Macam, okey. Murni ayat tu. Yang ni ayat akidah sesat dicuba murnikan dengan bahasa-bahasa macam tu. Kalau nak Allah baik ada Allah ada anak, Allah ada isteri,
yang layak dengannya. Adakah dengan bahasa layak itu menyebabkan murni akidah? Allah duduk di aras, yang layak dengannya. Nanti dia jawabnya ni tau, anak isteri mustahil. Allah Ta'ala kata dia tak ada anak, dia ada isteri. Aras Allah yang kata dia duduk atas aras. Allah Ta'ala dia tak kata dia duduk atas aras. Itu engkau yang terjemah. Itu terjemah engkau. Istiwa tu bukan makna berada atas aras, bukan duduk atas aras, bukan. Yang tu yang kena kencing tu. Pasal dia baca terjemah, ustaz-ustaz dia pun terjemah je. Dia pun kerti terjemah je. Tanya Arab, kata dia, saya tak tahu Arab. Kena kencing je lah. Pasal memang jelas menunjukkan memang dia tak faham apa sebenarnya benda itu dibahas. Memang dia tak faham. Hatta kalau ustaz dia pun, tak faham apa benda yang dibahas. Kalau dia kata Maulana dia pun sebenarnya tak faham apa benda disebut. Kasar sikit lah tu. Mengatakan sampai Maulana pun salah. Apa masalah? Orang PhD pun bukan semua betul. Dengan orang PhD bukan semua betul. Ada yang betul. Kalau orang yang memang betul, orang PhD tu dia akan kata apa? Dia akan kata, saya pun bidang saya yang ni ya. Itu je saya punya PhD. Lagi PhD bukan menunjukkan lagi pakar. Pakar bidang PhD dia, bukan dia satu game untuk dengan PhD dia boleh tahu semua. Baru ni ada cerita yang sesat yang tu Terengganu ke Pahang? Yang cerita Asmaul Husna tu. PhD bukan satu PhD lah, 2 PhD. Siapa kat Malaysia ada 2 PhD? Mufti mana ada PhD 2? Yang ni PhD 2 tau. Tapi sesat. Apa orang PhD bagus-bagus sangat? Saja bubuh orang PhD. Itu yang tak ada PhD pun bagus ke? Lagi lah. Kalau ada orang PhD pun tak bagus, orang tak ada PhD lagi lah macam-macam. Tapi adakah orang tak ada PhD semuanya tak bagus? Tidak. Tengok dia mengaji ke mana. PhD tu takkan nak pergi ambil periksa je. Apa cerita mula berlarak PhD tu dah kata macam-macam lah ke PhD apa. Asal kita pokok akidah tu. Tapi pasal PhD tu dia jadi game untuk menunjukkan seolah-olah orang ada PhD ni dia betul semua. Disat. Kalau saya buktikan orang-orang yang ada PhD tu sesat dulu. Berapa ramai orang ada PhD sesat. Sebut tadi 2 PhD pun sesat. Ya ke? Tambah pula tak pernah mengaji, dapat ilham aja. Akhirnya sesat. Tu yang kata nak berguru, kau mesti dapat sanad yang betul. Mesti ada salah silah. Okay. Jadi asal nak sebut kena faham beza zat dengan sifat. Fahaman gigi makrifat pun masalah dia sini. Dia tak faham zat dengan sifat sampai dia faham dia itu aku tak melihat melainkan Allah bagi melihat dia dan dia lihat ni dia, dan sebenarnya melihat dia tu ialah dia. Aku tak boleh melihat melainkan dengan dia. Dan bila dia bagi melihat ni, sebenarnya bukan aku yang lihat, tapi dia yang lihat dia. Nampak ayat dia? Jadi dia yang melihat dia tu macam mana? Aku ni melihat aku. Dia bukan aku melihat aku. Kalau aku melihat aku, ni syirik. Tauhid ni kata dia apa dia? Dia yang bagi melihat dia. Yang tiadalah melihat ni melainkan dia. Yang beri melihat pun dia. Yang dilihat pun dia. Ni pahaman wahdatul wujud yang sesat yang ni ya. Ini pahaman wahdatul wujud sesat. Tak mana dia sesat? Dia sampai menafikan makhluk. Dia menafikan makhluk. Sedangkan dalam syahadah wajib mengisbatkan makhluk. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya sabit makhluk. Sabit zat makhluk, sabit sifat makhluk, sabit af'al makhluk, sabit milik makhluk. Makhluk cuma letakkan makhluk tempat makhluk. Letakkan Allah pada kedudukan Allah Ta'ala. Sabit zat Allah, sabit sifat Allah, sabit perbuatan Allah, sabit milik Allah Ta'ala. Tak betul itu sesat. Satu kena faham,
similarities dengan differences je. Similar dari sudut bahasa, zat, sifat, perbuatan, milik, memang sabit. Macam mana nak kata zat, tauhid kan zat macam mana? Hak tu kena ngaji elok. Kita belajar dapat wujud itu kan. Dengar tak dengar, tidur tak sedar tak sedar tak tahu. Apa dia? Zat Allah, zat makhluk. Satu je wujud. Macam mana satu wujud ni orang tak faham ni? Dia duk kata tiadalah melihat dia melainkan dia, yang melihat pun dah dilihat adalah dia. Itu dia faham wahdatul wujud sesat tu jadi situ orang ni. Kaedah kita macam mana? Allah dia bagi jadi kita yang memang ada hakiki zat, wujud zati Allah. Kita ada, kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Yang ni asas akidah yang kena faham. Yang ni lah yang nak diajar. Melihat, Allah melihat, kita melihat. Sebenarnya macam ni, Allah melihat, kita buta. Macam tu melihat ni, Allah bagi kita melihat, bagi letakkan makhluk tempat makhluk tu betul. Dia ada similar dari sudut nama. Allah melihat, kita melihat. Nama je melihat. Sebenarnya melihat sama Allah. Sifat melihat takkan ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala. Pasal melihat yang kata inkishaf, nyata jelas sesuatu dengan sifat lihat tu Allah je. Kita melihat yang Allah beri penglihatan terbatas, muqayyad dengan alat mata. Tak ada mata tak boleh lihat. Ghalibnya macam mana pun dia boleh bagi, bukan mata melihat, badan melihat boleh? Boleh. Jari melihat boleh? Muka melihat dia boleh bagi? Boleh. Dia boleh. Betul? Kenapa mata je? Dia nak kaitkan dengan mata je boleh melihat. Dia atas pemberian dia. Yang ni kena faham, disiplin betul-betul ni. Bagi faham makhluk ialah makhluk betul-betul. Dan kena faham makhluk ni, walaupun dia makhluk, berhajat sepenuhnya ke Allah Ta'ala. Yang ni tauhid yang kita nak bina ni. Ada pelajaran yang nak cerita hakikat tu, ada pelajaran dia. Tapi yang ni pun tak faham. Sifat dengan zat pun tak faham. Nak cerita hakikat apa? Pula tu nak belajar high express pula tu. Nak belajar 3 jam dapat hakikat. Dia serupa macam jadi ahli salaf tu lah. Ulama salaf tu belajar 2-3 jam tengok YouTube jadi mujtahid tu. Kami nak hadis sahih kami tak nak hadis dhaif. Ulama tak boleh pakai apa mazhab. Kami tak ada mazhab. Kami mazhab kami Quran dan hadis. Sama 2-3 jam belajar. 2-3 jam dia tengok video. Aku dah faham hakikat sekarang. Aku dah jumpa syekh. Syekh terjun parit, terjun gaung. Akidah. Punca dia apa nak cerita semua tu? Zat sifat Zat sifat tak faham. Contoh saya sebut gini, gula manis contoh kan. Contoh saya tanya gini dia kira salah perangkap je. Siapa sedar gula manis, dah jawab tu. Sifat manis. Gula apa? Taklah sifat dia manis. Gula tu apa? Gula lah. Yalah, gula tu apa? Dah sifat manis tu sifat, gula tu apa? Gula tu zat. Gula tu zat. Tak, gula bukan zat. Gula nama bagi zat. Untuk mana gula? Zat tu mana zat? Zat tu gula. Nak pergi cari mana? Ambil. Ni lah gula. Itulah zat gula. Bukan gula tu, gula zat. Gula bukan zat. Gula nama bagi zat. Jadi zat mana? Pergi ambil gula. Ambil zat gula tu. Ni gula. Diri yang bernama gula tu. Itulah gula. Macam mana pun atas istilah sebut gula maksudnya zat gula. Tak dikatakan nama melainkan musamma. Tu disiplin. Itu pun tak faham.
Macam mana nak faham hakikat? Itu yang banyak masuk gaung tu situ lah. Ngaji tak mahu dengar, kata dia, macam ni lambat, bila nak pandai? Itu tak payah masuk sekolah tadika. Anak kau semua hantar PhD semua. Semua hantar universiti bayar masuk PhD. Semua. Boleh faham? Buat apa? Buang masa je sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Buang masa je. Buat PhD terus. 7 tahun PhD. Boleh? Lambat, buang masa. 7 tahun bagi kahwin. Bagi kahwin tu dapat anak, senang. Cepat naik pangkat, dapat anak, dapat cucu. Jadi wali terus, datuk cepat. Saja ayat masih macam tu, dia nak cepat. Boleh jadi hafiz 2 hari, boleh? Silakan. Boleh jadi hafiz 2 hari, macam mana? Ubah nama dia Hafiz. Sorry sikit nama. Boleh, bukan 2 hari, seminit boleh tukar nama, pergi pendapatan negara tukar nama. Al-Hafiz. Boleh. Abdul Hafiz, boleh. Tapi hafiz nama lah, bukan hafiz Quran. Saya melawak tu menyambil. Semua nak express. Ada proses lah. Ada proses. Itu yang nak jadi ahli tauhid express. Tu lipat tu. Jadi tu. Nak jadi salaf express, jadi salah pai. Sesat tak balik tu. Ada yang sesat tak balik tu. Kalau berhakikat tu, saya ngaji kalau arwah batin tu disebut macam ni. Orang kalau tak mengaji asas ni, dia sesat alam batin ni. Alam batin adalah hakikat tu. Dia sesat alam batin ni, dia tak ada jalan balik. Pasal sesat alam batin lagi susah daripada sesat zahir ni. Sesat alam maya. Sesat alam batin susah nak balik. Pasal dia rasa dia duduk satu kedudukan lah. Gurur dia tu tak ada siapa nak tunjuk. Pasal dia tak tahu nak balik. Satu kena ngaji ilmu yang sebelum pergi masuk situ, kau kena faham dulu disiplin ilmu dia, baru boleh patah balik. Dia memang ibarat laut yang luas, tapi takut lemah dalam laut tu. Lemah mampu dalam tu, tak boleh nak balik. Sama juga macam orang yang kata tak mau ngaji mazhab, tak mau ngaji fiqh ni. Pasal apa? Kami nak ngaji Al-Quran dan Hadis. Luasnya ilmu Quran dan Hadis. Ilmu yang luas. Memang luas, takut hal lemah dalam tu. Satu ulama suruh ikut mazhab. Boleh? Bandingan macam tu senang faham kot kan? Jadi kena ngaji disiplin dulu. Nak pergi berenang dalam lautan pun kena ada alat. Sampan agak-agak Laut Cina Selatan boleh masuk. Lautan Pasifik tak masuk, Tasik Rabat ni mampus lah. Cerita apa? Mana tambah masuk Temerong. Tasik Rabat pun mampus lah. Nak masuk Laut Cina Selatan, kau nak masuk, apa alat yang ada kat kau? Tak ada alat, free holder, tak ada apa-apa pegang, masuk Laut Cina Selatan. Macam dua kemungkinan, tak boleh selam, dua atas ataupun mampus. Itu je. Lemah. Itu. Ilmu tak ada. Nak ngaji Quran dan Hadis salaf dengan banyak membaca, tak ada panduan. Macam lemas dalam ilmu. Memang luas, betul, tak dinafikan. Di atas luas itulah kita ambil panduan ulama. Kita ambil ulama, ambil mazhab, ambil kaedah ni, sifat 20 ni, ambil siapa? Terlalu luas. Bila luas tu kena ada sepadan, ada tempat berpegang, tempat bertaut, disiplin ada. Itu kan ilmu batin, luas, memang luas. Takut kau pergi tu lost in space. Gravity apa semua tak ada, kau tak tahu nak balik. Bateri pun kong. Macam mana kau nak balik? Apa tu, drone pun sampai dapat maksimum jarak limit reach, tak boleh pergi lah. Tak mau pergi lah. Kalau lepas tu kena angin tolak, habis range itu, tak connected.
Mampu yang kau cari dia balik. Tekan pun macam mana? Tekan apa? At home macam mana? Return to home. RTH. Return to home. Tekan. Dah tak connected. Tak mampu dia tak balik. Tak boleh balik. Tak boleh panggil. Tu cerita drone sikit. Saya pun baru nampak drone kemarin je kan. Drone untuk jual tu, tapi macam ni drone punya. Macam tu drone. Boleh? Cerita apa tu? Zat, sifat. Sama masuk tu dia panjang sikit. Masa saja-saja nak cerita macam tu tak ada kan, tapi bila orang tanya tu memang kena cerita kena cerita. Ayat kita nak cerita kata Allah ni zat, dia bukan sifat semata-mata. Jadi kalau ada orang nak faham tiadalah melihat dia, melainkan dialah melihat dia sebenarnya. Dialah melihat dia. Jadi macam mana kita ni ialah dia. Macam mana? Mana boleh. Dia akan jadilah fahaman sesat nanti. Ittihad wal hulul. Dia akan jadi. Nanti dia kata, bukan macam tu, bukan. Apa yang bukan? Apa yang iya? Dia tak ada tempat nak berpijak alam nyata tu. Apa ya? Ya tu apa? Bukan tu apa? Cerita. Kau tak boleh cerita, maksudnya kau tak boleh perikan apa display zat, sifat Allah makhluk apa dia, kau tak faham. Tapi nak cerita hakikat, macam mana makhluk tu boleh jadi dia? Mana boleh. Itu istilahnya macam sifat dah menjelma dalam kita. Dia kata yang ni bukan jelma. Untuk macam mana dia tengok dia? Macam mana? Dia rasa. Dah rasa bukan boleh cerita. Kalau nak cerita pun apa display nak kau nak cerita? Saya tak boleh saya backing buat tu. Pasal bukan senang tu. Saya belajar tu. Belajar disiplin. Mula tu bukan boleh cerita ke orang ramai. Ada benda yang boleh cerita, cerita ni. Tu kata tadi nak cerita bab-bab ketuhanan ni, bagi rasa boleh rasa makhluk tu padat dah. Tengok makanan macam mana? Boleh rasa ya Allah aku hajatkan kau bukan makanan. Sebenarnya aku hajat kat engkau. Aku pun tak boleh menafakkan diri aku pun tak boleh kenyang dengan diri aku. Tapi aku terpaksa ambil makanan. Isteri aku tak boleh kenyang dengan aku. Anak aku tak boleh kenyang dengan aku. Aku pun tak boleh kenyang dengan aku. Tapi nak kenyang kena makan. Sebenarnya aku faham sekarang. Aku berhajat bukan pada makhluk. Aku berhajat pada engkau. Aku ikut peraturan kau. Engkau suruh makan. Aku makan. Bismillah dengan nama-Mu ya Allah aku makan. Tu ahli tauhid. Tak payah dapat makrifat. Dia dah tengok dia. Tak payah tu. Tak apa. Tak ada masalah. Mati kata Allah, engkau aku hajatkan kau. Aku makan ni dia tak perintah kau aku makan. Kulu washrabu. Perintah ayat Quran je. Itulah syariat. Ambil bismillah. Tapi hatinya ya Allah kau kenyangkan aku. Kau bagi rezeki aku. Kau bagi makan aku. Itu tauhid. Itu tauhid. Orang yang dah sampai syok dah macam tu, dia akan dapat hakikat. Bukanlah hakikat tu untuk dicerita, bukan. Yang tu dulu bagi dapat, bagi faham. Yang tu pun tak faham nak cerita macam mana. Yang tu pun tak faham disiplin macam mana nak boleh hadir hati. Walaupun kita makhluk, semua ni makhluk, nak boleh hadir hati, kata semua ni adalah milik Allah, ni khalqullah. Yang tu pun tak faham. Tu pun tak boleh nak buat. Tu pun tak boleh nak bawa lagi. Macam mana kau nak cerita dia tengok dia melainkan dia tak tengok dia melainkan dia. Apa benda tu? Okay. Jadi sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Antaranya khas antara kita bicara kebab ketuhanan ni tak boleh bersifat ma'ani, fitriyah mana boleh bersifat ma'nawiyah. Sedangkan Allah ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Apa benda pula ma'ani ma'nawiyah? Coming soon. So kita cerita ni salbiah. Nantilah. Tiadalah ia berkehendak kepada zat yang lain. Jadi kalau gitu keputusannya, tiadalah Allah Ta'ala ni berkehendak kepada zat yang lain. Wajib ia berdiri sendiri. Baik. Maka
Jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, wajiblah berdiri sendiri. Maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, wajiblah ia berdiri sendiri. Maka jikalau berkehendak ia kepada perbuatan, macam mana tu? Nombor 1. Dia ada talik nombor 1 tu. Dia kata eloknya perkataan tu digugurkan. Wajah yang munasabah digugurkan ibarat ni yang tersebut. Intaha musahih. Yang ni yang kata baca kitab pun jaga. Pasal dalam kitab ni kadang ada terlajak, ada tertulis lebih, ada tersilap cetak. Satu kena di dada dulu. Lepas tu baru buka kitab. Kalau tengok dalam kitab semata-mata di dada tak ada macam lingkup lagi. Pasal apa? Pasal kat kitab dia boleh ada kesalahan cetak, macam-macam kesalahan. Itu yang disebut berdasarkan yang dah kitab yang kita pegang ni, yang tu tak ada. Ada juga, sama juga. Tu maksudnya dia buat cetakan baru pun dia tulis macam mana hal lama dan dia perbetulkan tu. Dia tak padam, dia tak potong, tapi dia tulis yang ni sepatutnya digugurkan. Ini amanah ulama-ulama dulu. Asal perkataan dia, jikalau berkehendak kepada zat yang lain, wajiblah ia berdiri sendirinya. Maka jikalau berkehendak ia kepada perbuatan orang yang menjadikan dia, nasihat adalah ia baru. Mana saya lajak tu? Tiada bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tiadalah ia berkehendak kepada zat yang lain. Cukup itu. Wajiblah ia berdiri sendirinya. Okey, siap. Maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lain, kalau dia berkehendak kepada zat yang lain, wajiblah ia berdiri sendirinya. Wajiblah ia, betul tu ayat tu yang dimuskil tu. Wajiblah ia berdiri sendirinya. Kalau berhajat pada zat lain, bukan wajiblah ia berdiri sendirinya, mustahil lah dia akan berdiri sendiri. Boleh? Faham? Apa muskil dia? Itu bercara-bercara tu. Okey. Ayat tu sepatutnya sampai wajiblah ia berdiri sendiri. Yang munasabahnya perkataan tu tak ada. Kalau kita nak repair, antara kata tak ada dengan repair, baik kata tak ada. Yang ni sepatutnya gugurkan daripada matan, daripada kitab. Wajib ia berdiri dengan sendiri tu. Ayat tu lah. Wajib ia berdiri dengan sendiri, ayat tu tak ada. Daripada nombor 1 ditulis tu. Maka jikalau berkehendak, kalau berkehendak kepada zat yang lain, wajiblah ia berdiri sendiri. Ada pula. Dia jadi jawab, tapi jawab dia tak betul. Maka jikalau berkehendak kepada zat yang lain, wajiblah ia berdiri sendiri. Ada pula. Macam tadi lah. Dia ada muka dan tangan dan mata, tapi dia tak berjuzuk beranggota. Kan pelik tu. Apa benda punya pahaman tu? Dia kata kita tak etikot berjuzuk anggota, tapi dia ada muka, ada tangan, ada mata. Pelik tu. Pelik. Dia macam mana kata, saya bukan lelaki, tapi saya ada siput. Dia kata. Tak faham siput tu? Siput tu kawan tu lah. Itu bahasa orang tua dulu lah. Itu. Dia kata, dia ada siput tapi dia bukan lelaki. Itu. Ada pula ni orang PhD dia kata apa? Saya bukan Wahabi, tapi saya menyokong Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh? Ngejak dia tu. Saya bukan Wahabi, tapi saya menyokong Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh? Dia serupa macam ada orang kafir sebut macam ni, orang kafir. Mereka telah kafirkan saya. Saya bukan orang kafir, tapi saya sembah berhala tau.
Boleh bang? Kita kena plan tu, dia kata bagi ada akal, bagi faham benda tu, perkataan yang disebut tu. Kami bukan Wahabi, tapi kami Muhammad bin Wahab ni ulama besar. Kata bukan Wahabi. Nak bagi faham mudah apa ibu ayat kafir je lah kan. Orang kafir ni, mereka telah kafirkan saya. Adalah menteri dulu kan seorang, dia kata orang ini telah mengkafirkan saya. Saya bukan orang kafir, tapi saya sembah tokong. Kena buat macam tu, berlakon sikit. Kami tak bertikat Allah Ta'ala jisim. Subhanallah, kata dia. Allah Ta'ala mustahil berjisim, berjirim. Ini bukan akidah kita. Kita cuma kata apa yang Allah Ta'ala kata. Dia ada muka, ada tangan, ada mata. Kena macam tu kan? Ada orang bagus, penjelasan terbaik. Terbaik belum tak tu, kau tak faham. Boleh. Mudah Allah Ta'ala hidayah kita, bagi faham apa yang patutnya kena faham. Pasal bab akidah ni orang masuk gaung ni ramai. Ya ke? Kedak Rasulullah tak katalah sataftariqu ummati ila 30 wa 70 firqah. Umat aku pecah 73 kumpulan. Satu je betul. 72 nisbah 1, bukan main. Before tu nisbah tu. Maka jikalau berkehendak ia kepada perbuatan orang yang menjadikan dia, nescaya adalah ia baru. Yang ni masalah kedua ni. Maka jikalau ia baru, nescaya. Yang ni makna kedua pada qiyam nafsi. Dalil untuk menunjukkan ternafi je berhajat kepada yang menjadikan. Jikalau berkehendak kepada perbuatan yang menjadikan. Makna yang kedua pada qiyam nafsi. Kalau berhajat pada mukhassis, nescaya adalah ia baru. Barulah Allah Ta'ala. Makhluk lah dia, bukan Tuhan lah, bukan ilah lah tu. Maka jikalau ada ia baru, nescaya tiadalah ia bersifat dengan kidam dan baqa dan mukhalafah lil hawadis. Bila kata Allah ni ada yang menjadikan dia, bukan kidam, bukan baqa, bukan mukhalafah lil hawadis, penat aja bicara tu, patah balik cerita balik Tuhan tu apa. Pasal dia tak boleh masuk. Stage 1 wujud selesai, kidam, baqa, mukhalafah, qiyam nafsi start. Sangkut. Buat macam mana? Lupa tahu balik. Pasal dia fahaman dia tak boleh memahamkan kata Allah Ta'ala ni apa yang sepatutnya, yang kata tak hajat pada tempat. Allah Ta'ala ni tak hajat kepada yang menjadikan. Dia tak boleh telan tu. Balik mengaji semula bab wujud. Macam mana wujud Allah Ta'ala? Mesti patah balik awal. Pasal apa? Tak boleh ke depan. Tak boleh. Dia akan gagal fahaman akidah. Kalau dia nak teruskan pun dia akan gagal. Pasal apa? Ada benda yang dia tak faham. Pasal kefahaman dia tak boleh menerima Allah Ta'ala ni tak berhajat pada zat lain, tak berhajat pada zat yang menjadikan. Kalau yang ni dia tak boleh faham, memang dia akan gagal dalam bab ketuhanan. Okay. Jadi kalau sampai menafikan kidam dan baqa disebabkan tak boleh menerima prinsip Allah Ta'ala ni tiada yang menjadikan, bahkan Allah Ta'ala sedia ada, wajib ada, huwal awal, maka nyatalah, maka betapalah sah demikian tu. Macam mana boleh terima Allah Ta'ala tak ada baqa, tak ada kidam, pasal ada yang menjadikan dia? Mana boleh jadi macam ni? Betapalah jadi macam tu? Kerana telah sudah wajib zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan ketiga-tiga itu, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, dengan dalil nakli dan dalil akal yang telah sudah dahulu. Telah dahulu tadi itu wajiblah ia adanya sendiri. Atau masuk ada sendiri pun kita bicara dah istilah tu. Masuk ada sendiri ni wajib sedia ada, kidam. Adapun dalil nakli tanda menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah. Ni lagi banyak. Situ dulu. Dalil nakli tanda menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala sifat wahdaniyah. Ada soal? Nescaya adalah ia sifat, bukan ia bos.
Nescaya tiada ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Itu kerana bersifat itu kerana sifat yang lain macam apa ni? Ya ke? Maka bukanlah ia sifat. Bukanlah Allah Ta'ala itu sifat. Adalah ia zat yang bersifat dengan itu. Mana? Ada langkah. Sifat yang lain itu tiada bersifat dengan keduanya itu. Maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat. Telah ada ia wajib bersifat dengan keduanya. Maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat. Macam bukan langkah. Tadi nak baca tu kan? Baca tu terus silap saya. Bukanlah ia zat yang bersifat. Kita baca balik sekali lalu tu, kalau maka kerana jikalau berkehendak, baris ketiga daripada atas kitab baru ni lah. Jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, nescaya adalah ia sifat. Bukanlah ia zat yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna itu. Maka jikalau ada ia sifat, kalau dia sifat semata-mata, nescaya tiadalah ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan sifat manawiyah itu. Kerana sifat yang lain itu tiada bersifat dengan keduanya. Kerana sifat tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat manawiyah. Itu maksud dia. Maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat lah. Allah Ta'ala bukan sifat, maksudnya bukanlah sifat semata-mata tanpa zat, bukan. Telah adalah ia wajib bersifat dengan keduanya. Sedangkan telah adalah ia Allah Ta'ala ni wajib bersifat dengan keduanya, ma'ani manawiyah. Bila Allah Ta'ala ada ma'ani manawiyah, maksudnya Allah Ta'ala bukan sifat semata-mata, bahkan dia adalah zat yang ada sifat. Maka bukanlah Allah Ta'ala itu sifat. Maksud sifat ni bukan Allah Ta'ala sifat ni, bukanlah dia sifat semata-mata. Kena takdirkan macam tu, baru faham betul. Adalah ia zat yang bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tiadalah ia, kalau bila gitu barulah tiadalah ia berkehendak kepada zat yang lainnya. Wajiblah ia berdiri sendirinya. Tengok masa langkah ni tu. Okey. Memang baca sekali lalu gitulah tadi kan. Okey, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.